Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita sambung pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam sukatan tahun 5. Dia akan keluar dalam UPKK. Tajuk dia peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wafat ni maksudnya Nabi meninggal dunia. Jadi kalau untuk Nabi kita panggil wafat. Okey, poin-poin nak kena ingat tarikh Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, hari Isnin. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, hari Isnin. Okey. Seperti mana kita tahu sebelum ni, Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, juga hari Isnin. Ni special Nabi Muhammad. Dia lahir 12 Rabiul Awal dan dia wafat pun 12 Rabiul Awal, cuma tahun sahaja berbeza. Dan dia lahir hari Isnin dan dia wafat pun hari Isnin. Itu keistimewaan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Poin kedua, Nabi wafat pada usia dia 93 tahun. 93 tahun Nabi wafat. Okey. Poin ketiga, Nabi wafat di Madinah. Banyak kali tu beri soalan, di manakah tempat Nabi wafat? Jadi jawapan dia, Nabi wafat di Madinah. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad dimakamkan di Masjid Nabawi. Makam ni maksudnya Nabi dikuburkan, disimpan mana. Okey, dimakamkan ni Nabi dimakamkan di Masjid Nabawi. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah pergi umrah ataupun pergi dekat Madinah, pergi dekat Masjid Nabawi tu, dia ada satu tempat perkuburan Nabi Muhammad. Okey. Akhir sekali poin yang kena ingat dalam peristiwa ni, Nabi Muhammad dia wafat di pangkuan Aisyah. Pangkuan Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puteri kepada Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar. Ni Aisyah. Banyak kali tu biasa alih Nabi Muhammad wafat di pangkuan Aisyah. Betul ke salah? Betul. Tapi kalau ditulis di pangkuan Fatimah, salah. Okey, jadi Nabi Muhammad wafat di pangkuan Aisyah. Okey, seterusnya, bila Nabi Muhammad wafat, gapo reaksi para sahabat? Okey, yang pertama, Abu Bakar sedih dengan kewafatan Nabi Muhammad. Abu Bakar macam biasalah, sahabat baik ataupun best friend Nabi Muhammad ni sedih bila saing dia meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar Al-Khattab tidak dapat menerima berita tersebut dan beliau memarahi sesiapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tu Umar. Kalau tadi Abu Bakar dia sedih ya. Kalau Umar ni dia tak boleh terima dengan berita tu. Dan dia akan marah kepada siapa-siapa hok kata Nabi Muhammad wafat. Ada hok kata Umar ni dia akan bunuh siapa-siapa hok kata Nabi Muhammad ni wafat. Okey. Tapi tak lama pada tu Abu Bakar bawa satu ayat Quran, yang mana ayat Quran tu memberi kelembutan hati kepada Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab dapat menerima berita kematian Nabi Muhammad, kewafatan Nabi Muhammad ni dengan hati terbuka. Okey. Tu tajuk yang kedua, reaksi para sahabat. Tajuk yang ketiga, kesan selepas kewafatan Rasulullah. Gapo kesan dia? Okey. Kesan dia, yang pertama, keimanan para sahabat bertambah kuat. Email sahabat-sahabat ni kuat. Jadi bila Nabi Muhammad wafat, jadi sahabat-sahabat ni bersungguh nak berdakwah. Dia pergi dakwah lagi jauh. Nabi tak pergi, dia pergi. Tu. Yang kedua, wujud sistem khalifah. Sebelum Nabi wafat tak ada lagi sistem ni. Tapi bila Nabi wafat, wujud sistem khalifah. Khalifah ni
Dia memilih ketua berdasarkan majlis syura. Dan majlis syura tu akan lantik siapa yang akan jadi pemimpin andai kata seorang pemimpin tu letak jawatan ataupun meninggal dunia. Okey, supaya Nabi Muhammad dia jadi ketua sebelum ni. Bila Nabi Muhammad wafat, jadi dia fikir sama-sama apa dia buat satu majlis syura dan dia fikir siapa dia akan jadi ketua selepas Nabi Muhammad. Siapa yang jadi ketua selepas Nabi Muhammad, kita akan masukkan tajuk dia. Okey. Poin yang ketiga, apa dia? Lahir golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Lepas daripada Nabi Muhammad wafat, lahir golongan murtad. Murtad ni orang yang keluar daripada agama Islam. Lepas Nabi Muhammad mati, dia tubik daripada agama Islam. Dia terus sembah berhala. Dia masuk agama Kristian semula. Tu orang murtad. Dan juga keluar nabi palsu. Nabi palsu. Ada dah mengaku jadi nabi. Padahal Nabi Muhammad ni nabi terakhir. Nabi terakhir tak ada nabi lepas dia. Tapi ada juga orang mengaku. Dan hak paling peliknya, ada seorang hamba Allah ni, dia mengaku nabi dan dia seorang perempuan. Okey. Sedangkan kita tahu sebelum ni, nabi-nabi sebelum ni, start daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, semuanya nabi itu lelaki. Tak ada hak perempuan. Jadi, lepas daripada Nabi Muhammad wafat tu, ada seorang yang mengaku dia tu nabi. Padahal dia tu perempuan. Okey. Jadi, ada golongan yang timbul hak baru lepas daripada Nabi Muhammad wafat, timbul golongan nabi palsu. Okey, yang ketiga, golongan yang enggan membayar zakat. Tubik pula orang yang tak boleh bayar zakat. Golongan yang enggan membayar zakat ni, supaya kita tahu, zakat ni, menunaikan zakat ni salah satu daripada rukun Islam. Jadi khalifah hak ganti Nabi Muhammad ni, dia ambil tugas dia memerangi orang yang tak boleh bayar zakat. Tu khalifah siapa kita tahu lepas ni. Baik, seterusnya tajuk akhir sekali dalam tajuk ni, penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa dia jadi khalifah lepas Nabi dilantik menjadi rasul? Okey, poin yang pertama, rasul tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan memimpin umat Islam. Sebelum Nabi wafat, Nabi tak royak, mu jadi ketua lepas aku mati. Tak ada. Nabi tak ada tinggal wasiat ke siapa-siapa sekalipun. Walaupun dia tinggal pesanan ke Aisyah, tak ada tinggal satu pesanan sekalipun. Okey. Jadi, poin kedua, kaum Ansar memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin umat Islam. Jadi bila Nabi tak pilih, Nabi tak tinggal wasiat untuk jadi pemimpin selepas kewafatan Rasulullah, jadi seksi Ansar, penduduk tetap Madinah ni, dia fikir sama pokok dia nak pilih Sa'ad bin Ubadah. Okey. Lepas pada tu, poin yang ketiga, Abu Bakar dan para sahabat berbincang untuk melantik khalifah di Balai Bani Sa'adah. Lepas daripada Ansar pilih Sa'ad bin Ubadah, Abu Bakar fikir sekali lagi dengan para sahabat, fikir nak lantik khalifah mana? Dia fikir di Balai Bani Sa'adah. Okey, tu poin yang ketiga. Poin yang keempat, Abu Bakar telah mencadangkan Umar sebagai khalifah. Dalam mesyuarat tu, Abu Bakar bagi cadangan. Abu Bakar kata Umar Al-Khattab jadi khalifah. Tu cadangan Abu Bakar. Poin yang kelima, tapi Umar mencadangkan Abu Bakar sebagai khalifah. Tadi Abu Bakar cadang Umar. Ni Umar pula dia cadangkan Abu Bakar. Dan cadangan Umar Al-Khattab ni disokong oleh para sahabat yang lain. Kalau tadi Abu Bakar cadang Umar, sahabat tak ada kata gapo. Tapi bila Umar cadang Abu Bakar, sahabat lain semua setuju. Sahabat lain semua sokong pendapat Umar Al-Khattab. Poin yang keenam, maka Abu Bakar telah dipilih sebagai khalifah dan telah membuat bai'atus Saqifah dalam kalangan ahli mesyuarat. Selepas daripada fikir tu, tubik satu keputusan, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah dan berlaku satu perjanjian, orang panggil bai'atus Saqifah.
dalam kalangan ahli mesyuarat tu. Bai'atus Sakifah ni cara nak mudah faham kita kata upacara akad sumpah lah, angkat sumpah. Okey. Dan lepas daripada dia buat Bai'atus Sakifah dalam kalangan ahli mesyuarat tu, Abu Bakar membuat pula perjanjian untuk kali kedua. Dia panggil Bai'atul Kubra di dalam masjid bersama jemaah orang ramai. Kalau tadi dia buat Bai'atul Sakifah tu dengan ahli mesyuarat saja. Ni hak kedua ni, nama dia Bai'atul Kubra. Dia buat upacara akad sumpah tu di dalam masjid depan jemaah orang ramai. Tu poin-poin hak awak kena ingat dalam tajuk kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ada tak faham boleh tanya. Sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.